Okey. Okey, tengah rekod, tengah present. Okey, alhamdulillah kita dah ada 25 orang. Saya teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jam pun telah menunjukkan 10:10 pagi. Okey, kita teruskan topik kita chapter 7 measures of dispersion for group data. So, hari Isnin lepas saya telah ajar awak dua jenis graf iaitu histogram dan juga frekuensi polygon. Yang mana frekuensi polygon ni kita guna pakai histogram sebagai asas. Ini kita sambung yang berikutnya. Okey, tambah lagi dua iaitu frekuensi polygon yang berdiri sendiri dan satu lagi adalah ogive. Okey. Harap-harap semua okey untuk fasa pertama ni. Okey. Okey, yang bahagian yang kedua adalah how to construct frequency polygon. Okay, itu caranya, tata alihnya. Okay, kita tengok kepada contoh. Okay, contoh 4, the frequency table below shows the time in seconds recorded by 20 participants in a qualifying round of a swimming competition. Represent the data with a frequency polygon by using a scale of 2 cm to 5 seconds on the horizontal axis and 2 cm to participants on the vertical axis. Okay, skill yang dia guna pakai tu ada masalah, jadi saya akan ubah sesuai. Tapi masa exam awak ikut sahaja arahan pada soalan. Okey, kenapa saya ubah sesuai cara nak buat tu? Sebabnya skill yang dia guna pakai tu bila kita lukis pada graf kecil. Itu sebab saya modify. Okey, kenapa? Macam saya sebutkan sebelum ni, bila kita melukis pada kertas graf, pastikan sebahagian besar kertas graf diguna pakai. Okey, diguna pakai. Okey, tak apa. Jadi untuk jadual yang ada itu bagi membina frekuensi polygon, kita kena ubah sesuai jadual itu. Tetapi dalam exam alhamdulillah sangat-sangat awak hanya isi tempat kosong sahaja. Okey, jadual disediakan, awak isi saja apa yang tinggal. Okey. Okey, contoh pada yang sekarang ni time recorded kelas interval itulah. Okey, number participant pun sama, cuma ditambah midpoint. Untuk frekuensi polygon kita akan guna pakai midpoint sebagai horizontal axis dia. Okey. Dalam exam kalau berkaitan dengan topik statistik ni, nak lukis histogram ke, nak lukis ogive ke, nak lukis frekuensi polygon ke, jadual yang diberi itu sebenarnya membantu awak boleh teka x-axis tu apa data yang diperlukan. Sama juga untuk y-axis sebab ada perubahan pada ogive. Untuk histogram dan juga frekuensi polygon, y-axis dia kita hanya guna pakai frekuensi, iaitu kalau macam kes sekarang ni number of participant. Okey, kalau ogive kita guna lain iaitu cumulative frequency. Beza sedikit. Okey. Okey, kita teruskan. Kita dah ada midpoint. Okey, cara nak cari midpoint harap-harap semua dah tahu, masih lagi ingat, iaitu tengok kelas yang berkenaan, contoh kelas 45-49. Nak cari midpoint 45 tambah 49 bahagi 2. Mudah sahaja, so kita akan dapat 47. Begitulah seterusnya sehingga kelas 75-79. Okey. Kemudian kita sediakan kertas graf. Kertas graf akan diberi, okey, dan jadualnya. Okey, macam biasa, perkara pertama untuk melukis graf sama ada histogram ke, frekuensi polygon ke ataupun ogive, kita lukis dahulu paksi X, paksi Y. Tinggalkan satu ruangan sebelah kiri, satu ruangan sebelah bawah tu. Okey, sebab soalan biasanya yang diberi dalam SPM tu cukup
ruangannya. Okey, cukup ruangannya. Kita buat siap-siap macam ni. Okey, kemudian kita labelkan dahulu vertical axis ataupun y axis tu dengan nilai-nilai yang bersesuaian, dan jangan lupa tanda merah itu, iaitu tanda sengkang tu wajib dibuatlah. Okey, wajib dibuat. Kemudian next step adalah kita akan tinggalkan satu ruangan kosong. Yang mana tu? Yang di sini ya. Mana saya gambar? Okey, jap. Okey, tinggalkan satu ruangan ini, kita mula menanda. Okey, menanda apa? Yang ni. Okey, so kosong. Untuk x-axis jangan label lagi. Last kali, biasanya x-axis kita buat akhir, jangan buat awal. Okey, so kalau kosong, kalau frekuensi poligon ni biasa memang kita akan mula dengan kosong, berakhir pun dengan kosong. Kalau tak mula dengan kosong-kosong, graf awak akan jadi hanging, terapung-apung. Okey, jadi kita kena matikan dia dekat kosong, akhir pun dekat kosong. Jadi kita mulalah menanda. Mana saya punya ni? Okey, saya tak nampak saya punya ni sebenarnya ni. Okey, kosong. Tanda dulu kecil. Okey, awak boleh tanda bulat kecil ataupun awak boleh tanda pangkah kecil. Jangan besar ya, kecil sahaja. Okey. Dan tandalah untuk seterusnya. Macam contoh yang saya buat itulah, saya tanda bulat kecil-kecil. Okey, bila dah tanda macam tu, ambil pembaris, jangan guna freehand. Ambil pembaris, sambungkan setiap satu itu. Nama pun polygon. Bila polygon adalah straight line. Okey, straight line. Setiap satu yang titik yang disambung tu straight line. Okey, contoh yang itu. Okey, dah siap. Cuma kita belum labelkan bahagian x-axis. Okey, untuk x-axis kita akan guna midpoint. Bila dah selesai memplot dan melukis frekuensi poligon, baru kita labelkan x-axis. Okey, macam tu. Okey, kita labelkan x-axis. Baru selesai. Okey, harap semua tak ada masalah berkenaan dengan ini. Kita teruskan. Okey, ini latihan untuk awak cuba, tapi latihan yang saya bagi pada awak tu berbeza dengan yang diberi. Okey, saya bagi pada awak tu contoh-contoh soalan SPM yang lepas-lepas. Okey, 2 untuk histogram, 2 untuk frekuensi poligon. Okey, untuk latihan awak. Okey, kemudian 7.1.2, compare and interpret the dispersions of 2 or more sets of group data based on histogram and frequency polygon, hence make conclusion. Ini bila kita nak interpret ni lebih kepada kebat. Okey, cara awak nak tafsirkan. Jadi jawapan tu mungkin berbeza-beza lah, tapi biar logik. Okey, biar logik. Okey, distribution shapes of data ni ada banyak cara kita nak wakilkan. Okay, when describing a group data, it is important to be able to recognize the shapes of the distribution. The distribution shapes can be identified through a histogram or frequency polygon. Okay, ini tambahan kepada KSSM, silibus baru. Sebelum ni tak ada yang ini, so ini tambahannya. Jadi kalau awak tengok buku rujukan yang lama-lama, yang ini tak ada. Okay, the results of mind mobilization 2 show that a distribution is symmetric if the shape and size of the distribution are almost the same when divided into 2 parts, left and right. The shape of distribution is skewed if one tail of the histogram is longer than the other tail. Okey, kita tengok contoh graf yang dibagi. Okey, ini symmetric histogram. So kalau kita lipat dua graf ini, dia lebih kurang sama lah. Itu nama dia symmetric histogram. Kita ada bell shape, kita ada uniform shape. Ada satu lagi, kita panggil skew histogram. Macam contoh, graf sebelah kiri tu dia kecil sebelah kanan, manakala graf sebelah kanan tu dia kecil sebelah kiri. Itu panggil right skew and left skew. Okey. Okey. Ada lagi 4 jenis graf. Awak boleh rujuk buku teks ataupun latihan saya bagi. Saya ada masukkan 4 jenis graf lagi tu. Okey, contoh 5. The diagram below shows 2 histograms representing the time taken by 25 swimmers to complete
two different events. Okay, satu acara backstroke, satu acara freestyle. Okay, melibatkan 25 orang perenang. Okay, yang pertama, state the distribution shape of the histogram for the two events. So awak kenal pastilah bentuk histogram tu berdasarkan dua jenis inilah, sama ada symmetric histogram ataupun skew histogram. Which event has a wider dispersion of the time taken? Give your reason. Ni awak fikir dan bagilah jawapan yang bersesuaian. Between backstroke and freestyle, in which event did the swimmers perform better? Awak perhatikan kedua-dua histogram yang diberi itu, tengok pada fikiran awak yang mana satu yang better. Okay, yang ini saya tak bagi jawapan lah, saya tunjuk je jawapan yang dibagi pada dalam buku teks. Okay, histogram for the 100 meter backstroke shows a bell-shaped distribution, and 400 meter freestyle shows a uniform distribution. Okay, yang B pula didapati 100 backstroke event has a wider dispersion because the difference of the time recorded is larger. That is 30 second daripada yang minimum kepada yang maksimum. Okay, 102 second adalah maksimum, 72 second adalah yang minimum yang direkodkan. 100 meter freestyle, this is because most of the swimmers recorded a better time. Okay, ini lebih pada macam mana awak interpret graf tu sendiri. Okay, okay, ini contoh yang kedua, nanti awak tengok, bacalah, renung sendiri macam mana. Okay, okay, yang berikutnya adalah 7.1.3. Okay, construct an ogive for a set of group data and determine the quartiles. Okay, sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak construct ogive. Okay, okay, besides histogram and frequency polygon, a frequency distribution can also be displayed by drawing a cumulative frequency graph, also known as an ogive. Okay, nama dia ada dua nama lah, cumulative frequency graph, tapi kita lebih kenal dia sebagai ogive. When the cumulative frequencies of a data are plotted and connected, it will produce an S-shaped curve. Ogives are useful for determining the quartiles and the percentiles. Nanti kita tengok apa itu quartiles, apa itu percentiles. Sama juga kalau silibus lama quartile saja yang kita belajar, untuk silibus baru ni ada tambahan iaitu percentile. Jadi kalau awak rujuk buku-buku lama, percentile tu tak ada. Okey, itu contohnya lah. Okey, graf yang terhasil untuk graf ogive. Okey, kita itu kaedahnya seperti mana yang tertera dalam buku teks awak, macam mana nak bina ogive for a set of group data. Kita tengok contoh. Okay, example 7, the frequency table on the right shows the salt content of 60 types of food. Construct an ogive to represent the data. Dekat sini dia tak bagi pada awak scale. Tapi dalam exam sebenar SPM dia akan bagi. Dia takkan bagi kosong macam ni. Sebab apa? Sebab murid ada pelbagai aras. Kalau dia bagi kosong macam ni, kesian murid-murid yang lemah. Okay, even yang tak lemah sekalipun mungkin struggle macam mana nak construct berkenaan dengan dia punya scale tu. Jadi setakat ni dia masih lagi bagi pada awak ikut sahaja scale. Kalau macam contoh ni tak bagi scale, akan ada masalah. Okey. Okey, jadi daripada jadual itu awak kena modify, kena wujudkan yang baru. Kenapa? Tapi dalam PSL dah bagi, awak isi je macam biasa. Jadi saya bagi jugalah macam biasa. Okay, so apa yang tambahannya adalah upper boundary dan juga cumulative frequency. Yang mana upper boundary akan digunakan sebagai x-axis, cumulative frequency akan digunakan sebagai y-axis. Okay, kalau perhatikan jadual yang diberi dalam contoh 7 dan juga dalam solution, berlakunya pertambahan satu lagi kelas. Okay, sebab apa? Sebab yang diberi itu tiada bermula dengan kosong. Bila kita
nak buat ojif, graf itu mesti bermula frekuensi 0. So jika tiada, kena adakan. Okey, tapi alhamdulillah semua dah diadakan untuk awak, cuma buat sahaja. Okey, cuma buat sahaja. Okey, kita teruskan. Macam biasalah, graf yang diberi itu, dan sediakan 4CX dan 4CY. Kosongkan satu ruangan petak di kiri, satu ruangan petak di bawah. Okey, kemudian labelkan dahulu y-axis, okey, mengikut scale yang dibagi. Okey, contohnya lah, setiap 2 cm saya wakilkan sebagai 10 unit. Okey, kemudian kita akan plot frekuensi. Kita akan plot frekuensi, kita akan plot kumulatif frekuensi. Seperti mana saya sebutkan tadi, y-axis adalah kita guna pakai kumulatif frekuensi. Sama juga, x-axis kita tak label lagi. Okey, biarkan kosong, kita buat akhir sekali. Okey. Untuk ojif awak boleh mula dekat origin, tak ada masalah. Awak nak mula kat sini pun boleh. Okay, cuma saya cadangkan sebab graf yang diberi itu mencukupi, insyaAllah mula satu petak kos selepasnya. Mula dekat situ, jangan mula dekat origin. Tapi sekiranya awak mula dekat origin pun tidak menjadi kesalahan. Okey, tidak menjadi kesalahan. Cuma cadangan saya anjakkan kosongkan satu ruangan dan mula di ruangan berikutnya. Okey, so tandakan ruangan kosong itu, plot dahulu macam biasa. Okey, dah diplot macam tu. Kemudian memandangkan dia ada curve di situ. Kalau bagi tangan, selalu kena buat latihan tangan tu, lembutkan jari-jari itu. Kalau katakan jari-jari itu agak keras, kena guna pembantu. Apa pembantunya? Curve ruler. Okey, curve ruler. Okey, bila awak nak melukis ojif, pastikan pensel yang awak gunakan itu tajam. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila awak lukis, sambungkan setiap titik-titik itu, pastikan tiada berlakunya seperti double line. Biasanya double line ni berlakunya dekat sambungan lah. Awak kan biasanya akan sambung, berhenti sekejap, dan awak akan sambung balik. Yang berhenti sekejap itulah yang akan berlakunya double line. Hati-hati. Okey, hati-hati. Jadi gunakan pensel yang tajam. Okey, sambungkan setiap titik tu. Macam itulah contohnya. Okey, macam huruf S dah tu. Okey, bila titik-titik tu telah disambung dengan jayanya, barulah kita labelkan x-axis guna pakai upper boundary. Guna pakai upper boundary. Tu. Sebab graf tabelnya diberi, cuma awak aja kena pandai-pandai letakkan di tempat yang bersesuaian. Okey, untuk x-axis kita guna upper boundary. Macam tu. Okey. Dah selesai, alhamdulillah. Okey. Selesai untuk yang A. Yang B pula, dia nak first quartile, dia nak median, dia nak third quartile. Okey, macam mana nak buat itu? Okey, itu daripada soalan kan. From your ojif, ingat ya, from your ojif, bukan from your friend's ojif. Ramai tengok jawapan kawan sebelah. Okey, from your ojif. Sebab kadang-kadang tu B ada jawapan, A grafnya tak ada. Tak tahulah ke mana grafnya. B tu ada pula jawapan. Maksudnya from your friends ojif, bukan your ojif. Hati-hati. Okey, hati-hati. Jawapan yang awak tulis tu pun pastikan daripada ojif yang awak lukis, bukan daripada kawan awak punya. Okey. First quartile, median dan third quartile. Jadi graf yang terhasil, cuba tengok yang terakhir ketinggian ojif ini adalah 60. Saya buat situ 70 kan, tapi kita tengok pada graf. Okey, kumulatif frekuensi bagi graf ini adalah 60. Jadi bahagikan graf ini kepada 4 bahagian sama besar. Okey, sama besar. Okey, contoh macam itulah. Biasanya kita akan buat dotted line lah. Okey, so maksimum dia 60. So bahagi pada 4 bahagian. Yang y-axis ya, bukan bahagikan x-axis, yang y-axis. Bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Jadi awak akan dapat 15,
30, 45, 64 bahagian. Okey, kita tengok satu-satu. First quartile macam mana? First quartile, yang itu. Yang 15 tu. Mana saya kena marker? Okey, ni. Ini first quartile. Tapi bacaan datanya kita baca di sinilah. Di sini ni. Bacaannya di sini. Kena tengok jadual graf masing-masing, baca di situ. Dia nak tengok data tu. Okey, yang itu adalah first quartile yang 15 tu. Maksudnya first quartile ni adalah suku. Suku 1 dari 4 daripada 60. 60 ni apa? Jumlah keseluruhan lah, kumulatif frekuensi tu tadi. 15. So 15 kat sini, kita bawa ke graf dan kita bawa turun. Baca di situ nilainya. Nilai itu baru kita panggil first quartile. Okey, first quartile. Okey, kemudian 30. 30 tu second quartile. Okey, ataupun lebih kenali sebagai median. Okey, lebih dikenali sebagai median. Kemudian 45. 45 adalah third quartile. Okey, 45 adalah third quartile. Q3. Okey, di situ summary-nya lah. Okey, daripada total frekuensi macam mana nak cari Q1, Q2, Q3. Okey, yang berikutnya, cumulative histogram and ogive can be constructed using cumulative frequency table. Cumulative histogram is constructed just like histogram. Okey, kalau sebelum ni belajar histogram, di bahagian y-axis tu kita guna pakai frekuensi sahaja. Frekuensi sahaja. Yang ini adalah kumulatif frekuensi pula. Kita nak buat kumulatif histogram. Bezakan. Okay, kalau macam tadi, kumulatif frekuensi graf kita panggil sebagai ogive. Okey, kalau kumulatif histogram samalah. Cuma bezanya pada y-axis. Histogram kita hanya lukis berpandukan kepada frekuensi, tetapi kumulatif histogram kita lukis berpandukan kepada kumulatif frekuensi. Seperti mana yang awak nampak di situ. Kemudian daripada kumulatif histogram ini, kita nak lukis ogive. Kita nak lukis ogive. Okey, untuk histogram di bahagian x-axis, awak boleh labelkan dengan midpoint ataupun lower upper boundary. Okey, upper lower boundary. Tetapi untuk kumulatif histogram, kumulatif histogram kita guna boundary. Okey, lower upper boundary lah. Seperti mana yang ada kat bawah tu, tengok 99.5, 149.5. Okey, itu boundary lah. Kalau ada 0.5 tu biasanya tu boundary lah. Okey, kemudian daripada kumulatif histogram kita nak lukis ogive. Jadi kita sambungkan hujung-hujung setiap satu tu. Hujung mana tu? Ini. Allah Akbar. Ni. Ni. Yang hujung-hujung ni lah. Ni hujung ni. Ini sorry. Sini silap lah sini. Oh, sorry. Allah Akbar. Sorry. Sini mula dengan kosong. Di sini. Di sini. Allah Akbar, saya silap. Minta maaf. Di sini. Di sini. Di sini. Itu yang betulnya. Okey. Kemudian gunakan curve ruler tu, sambungkan. Macam itulah. Okey. Okey. Minta maaf yang tadi tu. Ingat kita sambungkan. Mesti mula dengan kosong. So ni kosong. Kemudian baru dia naik. Dia naik macam tu. Dan sambungkan. Okey. Dah dapat dah ogive daripada kumulatif histogram. Okey.
Okey, satu lagi term yang kita guna pakai adalah percentile. Okey, percentile ni silibus lama tak ada, baru. Percentile ni, we can analyze a large data more easily and effectively when we divide the data into small parts, which is known as percentile. A percentile is a value that divides a set of data into 100 equal parts and is presented by P1, P2, P3 hinggalah P99. Okey, yang sebelum ni kita kenal dia, kita bahagikan ogive tu kepada 4 bahagian. Okey, first quartile, median dan third quartile. Untuk percentile ni, kita analyze data dengan lebih terperinci. Maksudnya kita bahagikan data tersebut, contoh kumulatif frekuensi sebelum ni adalah 60, bahagikan kepada 100 bahagian. Pecahan makin kecil. Pecahan makin kecil. Macam tu. Okey, contoh itulah understanding score percentiles. Okey, contoh 8, the ogive on the right shows the scores of an aptitude test obtained from candidates who are applying for a post in a company. Okey, dapat graf ogive macam tu. Maksima ada 50. Okey, maksima ada 50. Jadi based on the ogive, find the 10th percentile, 14 percentile. Macam mana nak cari? Kita ada kumulatif frekuensi kita sehingga 50. Bila 50 bahagikan kepada 100. Sebab bila sebut percentile tu melibatkan 100 bahagian. So 50 bahagi 100 akan dapat 0.5. So bacalah 0.5. Besarkan graf ni tengok. 0.5 tu P1. Dia nak P10. P10 jadi 0.5 darab 10 lah. Dekat 5. Mana dekat 5 tu? Ni 5. Okey, ni 10, ni 5. Ni. So, buat tarik. Okey, tu P10. Manakala yang seterusnya 46. 46. Tadi kita dapat dah 0.5 kan untuk P1. So, 0.5 darab 46. Bukan terus baca 46 daripada graf tu, tak. Okey, 46 tu satu unit adalah 0.5. So kalau 46 darab 0.5 akan dapat 23. So carilah 23 pada graf. Ni lebih kurang lah ni. Okey, baca. Okey, macam tu. So hati-hati. Only those candidates who obtain 92nd percentile and above will be called for an interview. What is the minimum score required in order to be called for an interview? So dia nak percentile yang ke-92. Kita tahu P1 adalah 0.5. So 0.5 darablah 92 akan dapat 46. Okey, akan dapat 46. So kita tengok 46. Mana nilai 46 tadi? Okey, lebih kurang lah ni. 46. Okey, dan baca bawah ni. Nilai ni adalah result dia, minimum score dia. Okey, sebab dia mula dengan 92. Okey, itu result dia. What is the percentage of the candidates who obtain a score of 57 and below? Okey, so kena carilah 57 tu kat mana pula? 57 kena baca dekat X. Jadi terbalik pula. Okey, 57 baca dekat X. Lebih kurang macam ni lah. Naik ke atas. Okey, graf kat saya ni kecil nampak. Kemudian bawa ke tepi. Tengok dia kena ke berapa. Okey, dia kena nombor berapa. So agaklah P berapa tu. Okey, ingat satu unit adalah 0.5. Tengok berapa kat situ tu. Macam tu. Okey, kita tengok jawapan yang diberi dalam buku teks. Tu cara dia, 10%. Okey, 5. Oh, sorry, saya salah kira tadi. Okey, macam itulah. Boleh ya? Betul lah saya kira. Allahu Akbar. Okey, satu unit 0.5. Betul lah saya kira tadi tu. Okey. Jadi P92 tu 77 lah. Okey, kemudian 30% of the candidates obtain a score of 57 and below. Okey, ini latihan untuk awak cuba.
Okey. Ada soalan tak? Okey, sekejap ya. Saya nak ambil kehadiran. Kita ada 31 orang. 30 orang lah yang hadir ni, alhamdulillah. Okey, kehadiran pada akhir. Jadi recording ni macam biasa saya akan share dalam grup awak sebagai ulang kaji. Yang mana yang tak hadir, yang mana hadir masih lagi tak faham tu, tengok balik recording ni ataupun boleh tanya kawan-kawan atau tanya saya. Okey, rasa macam tak ada soalan tu. Jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung semula di bahagian kedua topik ini minggu depan insya-Allah. So jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Cik Guru. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.